Okey, video kali ini adalah berkaitan dengan delta Y transformation. Okey, delta Y transformation. Okey, apa benda delta Y ni? Delta ini kalau kita dalam bentuk simbol dia beginilah, delta atau Y ni dalam bentuk dia adalah bentuk Y. Jadi huruf Y lah. So delta Y transformation. Bermaksud kita nak transform delta kepada Y dan juga kita boleh transform Y kepada delta. So dua-dua boleh buat, delta kepada Y dan Y kepada delta. So apa maksud delta Y transformation? So delta Y transformation ni actually kita gunakan dia adalah untuk simplify. Okay, simplify apa? Simplify kita punya analisis. Okay, the analysis, kita punya analysis of electrical networks. Okay, network. Okay, network ni means kita punya circuit lah. Okay, circuit yang serabut ni, network ni, kita nak simplify dia. Kalau kita tengok soalan jenis begini, contoh ini soalan, circuit ini nampak begitu serabut sekali. So apa yang kita buat ialah simplify. Simplify circuit ini menjadi circuit yang sangat simple. Maka bila sangat simple kita punya circuit, mudah kita nak guna Ohm's law ke, kita nak guna apa-apa saja law yang simple-simple. Sebab bila circuit jadi simple, kita nak calculate pun jadi mudah dan simple. Okay, alright. Tujuan kita guna delta Y ini sebabnya ada circuit ni kadang-kadang kalau kita circuit series ke parallel ataupun circuit parallel, mudah kita nak settle kan. Contoh series kita boleh guna KVL, kalau parallel kita boleh guna KCL dan sebagainya lah, etc. Ada banyak law. Tetapi kalau circuit tu sejenis yang kita tak tahu dia series ataupun dia parallel. Kalau circuit series clear, kita ada banyak law untuk circuit atau law ataupun divider rule untuk series. Parallel pun sama, kita clear, kita ada law ataupun divider rule punya untuk parallel. So bila nampak circuit series, kita boleh guna ini dan guna inilah. Kalau jumpa circuit parallel, kita boleh guna KCL, apa lagi rule-rule yang ada untuk parallel. Tetapi kalau circuit tu, problem dia, kalau circuit itu tidak, kita tak clear dia series or parallel. Dia series ke atau dia parallel? Okay, dia series ke atau parallel? So senang cerita, delta Y ini, transformation ini, kita gunakan dia untuk circuit yang neither series or parallel. Okay, bermaksudnya dia bukan series dan dia juga bukan parallel. So memang kita akan jumpa circuit yang kita dia bukan series dan dia bukan parallel. Dia adalah macam gabungan dua ni, tetapi sampai begitu sebati sekali series dan parallel itu, sampai kita tak nampak dia tu series or parallel. Kalau circuit yang jenis series parallel, ini clear. Kita boleh tahu separuh series, separuh lagi parallel. Selalunya kita memang mudah kita nak settlekan circuit jenis series dan parallel ini, series dash parallel, sebab dia ada sebahagian series, sebahagian parallel. Tetapi kita akan jumpa nanti circuit yang neither, dia bukan series dia bukan parallel. Ini salah satu contoh lah. Okay, ini salah satu contoh circuit yang bukan series or parallel. Sini memang clear dia nampak series, tapi kawasan ini, okay, kawasan ini ni yang kita katakan dia neither series or parallel. Kenapa kita kata begitu? Sebab contoh kita tengok current. Current kalau masuk sini, dia terpaksa pecah jadi dua, A dan B. Tetapi pada masa sama nak kena masuk sini, nak kena masuk sini. So apa jadi dekat sini? So dia jadi macam kalau kita nak settle ni circuit series ke parallel, sebab tengah ini sudah mengacau dah. Kawasan tengah ini telah mengacau circuit ini, maka apa yang terjadi ialah benda ini menjadi neither series or parallel. Okay, kalau benda tengah ni tak ada,
contohnya tidak ada, maka kita clear circuit ini adalah circuit satu series. Bila masuk sini, semua ini adalah parallel. Semua ini adalah parallel. Tetapi bila kita masuk tengah ini, R4 ini wujud, maka circuit ini dah jadi neither series or parallel. Okay. So dia macam mengacau. R4 ni telah mengacau sistem yang di tengah-tengah inilah. Sebab dia macam kita jadi confused sikit lah nak setaikan dia. Sebab current lalu sini, lepas tu nak kena masuk sini. Tetapi pada masa sama dia berpecah. Current IT dia dah datang daripada sini, IT. Kemudian dia berpecah menjadi A, menjadi B. Tetapi A dan B ni tiba-tiba masuk begini bertentang arus. Bagaimana R4 ni kita nak settle kan? Okay. So pening lah sikit. Dah lah dia berpecah, masuk sini, berpecah sini lagi. So agak pening di sini lah. Okay. So apa yang ada satu contoh. Contoh circuit ni, ini pun salah satu contoh, ini pun salah satu contoh lah. Ini contoh yang dalam bentuk delta. Ini bentuk delta. Okay. Ada dua. Sini delta pun boleh, sini pun delta. Okay. Ini circuit yang jenis bentuk kita panggil dah bentuk pi. Okay, bentuk pi. Pi ni ialah lambang pi lah. Okay, lambang pi. So circuit delta configuration ini contoh delta configuration ni, bentuk dia bentuk delta lah, bentuk lambang delta. Okay, so bentuk tiga segi. So kita panggil dia delta punya bentuk, ataupun kadang-kadang kita panggil dia bentuk pi. Actually delta dengan pi ni adalah sama. Jaranglah kita panggil dia pi, selalunya kita panggil dia delta lah. Sebab selalunya bentuk tiga segi ni kita panggil dia delta. So kalau bentuk pi ini, dia bentuk pi. Kalau kita tengok di sini, pi. Seolah-olah dia adalah sejenis bentuk pi. Nampak begitu. So inilah delta tiga segi. Okay, tiga segi. Sebab tu dah dipanggil delta. Actually delta dengan pi saya kata sama. Kenapa? Kita delta dengan pi sama sebab cuba tengok di sini, circuit delta ini dia bentuk tiga segi. Okey. So apa akan jadi kalau kita kangkangkan RB dengan RA ni A, RA ini kita kangkangkan dia. Kita kangkang pergi tepi, dia akan jadi begini. Okey. So sini RC, sini adalah RB, sini adalah R So bila dia terkangkang ini, maka dia akan jadi pi. Okey, nampak bentuk pi di sini. Dia akan jadi bentuk seolah bentuk pi di sini. So delta dengan pi actually benda sama, cuma dikangkangkan sahaja. Okey, dikangkangkan saja. Contoh dalam kes pi ini, cuba kalau kita bawa ini letak di tengah ini, sebab ni wire saja. Bawa ini letak di sebelah sini, so dia akan jadi delta. Okay, dia akan jadi delta di mana sini B, sini A. So sebab itulah dia sama saja, delta dan pi adalah sama. Ada lagi satu configuration yang kita namakan dia sebagai Y configuration. Y ini bentuk dia adalah Y. Okay, Y. So kalau kita tengok sini clear, memang bentuk Y. Okay, huruf Y. Okay, Y configuration. Y ini pula, bentuk Y ini sama dengan bentuk huruf T. Okey. So bentuk kalau kita tengok sini T. Ini adalah Y. So Y sama dengan T. Kenapa sama dengan T? Cuba tengok bahagian ini, apa jadi kalau kita naikkan sikit, kita tegangkan dia. So bila tegangkan dia, dia akan jadi begini. Okey, dia akan jadi T, huruf T. So bahagian tengah ini kita tegangkan, kita naikkan. So dia akan jadi T. So sebab itulah dia sama. Sama juga dengan T ini tadi. Apa jadi kalau kawasan ini kita turunkan dia? Turunkan. Bila turunkan dia akan jadi bengkok. So bila jadi bengkok dia akan jadi huruf Y. Sebab itulah tadi saya katakan dia adalah sama saja. T sama dengan Y, Y sama dengan T. Okey. Ataupun nama lain dia sini ni kita panggil dia Y sama dengan T. Okey. So nama official lah beginilah. Y bentuk dia adalah Y. T bentuk dia adalah T. Delta Y transformation tadi, delta Y transformation ini
kita adalah vice versa. Vice versa bermaksud delta boleh jadi y, y boleh jadi delta. Delta boleh jadi y, y boleh jadi delta, boleh convert kepada y, y boleh convert kepada delta. Tidak ada masalah. Sorry, terbalik ini. Delta y. Okey. Delta boleh menjadi y, y boleh menjadi delta. So tadi saya katakan digunakan untuk circuit yang neither series or parallel. Contoh saya ambil circuit delta, bentuk dia adalah begini ya. Okey. Alright. So kalau kita tengok sini dia ada 3, 1, 2 dan 3. 3 resistor. 1, 2 dan 3. Okay. 3 resistor. So kalau kita tengok circuit di atas ini, contoh circuit A ini yang pertama, ini bukanlah delta Y, ini clear ialah circuit parallel. So dia bukan circuit pi. No, dia bukan circuit pi. Nampak macam bentuk pi di atas, tetapi kenapa? Sebab dia ada 2 resistor saja, R1 dan R2. Sekurang-kurangnya delta dan Y ini dia perlu ada 1, 2, 3 untuk dia jadi neither series or parallel, di mana masing-masing bergabung di antara satu sama lain, pegang tangan sama-sama. Okey, di mana sini dia ada lagi lah. Okey. Alright, so ini ialah parallel, maka kita tidak boleh guna delta Y transformation dekat circuit A. Kita hanya guna law biasa sajalah. Dan ini circuit B. Circuit B ni nampak macam delta, tetapi dia bukanlah delta. Ini juga adalah circuit, kita katakan dia konon-konon ialah bentuk delta. Sebab delta ada 2, satu jenis bentuk 3 segi terbalik, satu 3 segi inilah. So dia bukan delta. Kenapa? Sebab dia adalah circuit series satu. Kenapa? Dia ada 1 dan dia ada 2 resistor saja. 1, 2 resistor saja. So kalau current masuk sini, clear, parallel, dia berpecah sini, dia berpecah sini dan bergabung balik di sini. So contoh ini IT, dia akan jadi IA, dia akan jadi IA di sini, IA, dan dia akan jadi IB di sini, berpecah dan bergabung sini menjadi IT balik. So clear, circuit ini adalah circuit parallel. Circuit ini adalah circuit parallel, bukan delta. No. So kita tidak boleh guna delta Y atau Y delta transformation di circuit sini. Circuit C pun sama. First, kenapa dia bukan ialah circuit bentuk T? Adakah kita kata dia adalah bentuk T ataupun bentuk Y tadi ni? Nampak kat sini macam nampak bentuk T ya, nampak macam clear bentuk T terbalik. No, dia bukan T, dia adalah circuit parallel. Kenapa dia parallel? First, dia masuk sini clear, satu pergi kiri, satu pergi kanan. IA, IB berjalan, bergabung sini menjadi IT balik. Keluar di sini adalah IT, berpecah di sini menjadi I1 dan IA dan IB ataupun I1, I2 lah. Okay. So ini parallel. Syarat pertama tadi kena ada 3, ni ada 2 saja, maka ini juga tidaklah, bukan circuit T. Maka sini delta Y transformation atau Y delta transformation tidak boleh digunakan di sini. Mesti ada 3. Kalau saya tengok ulang, kita ulang balik di sini, nampak dia ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama juga untuk delta. Maka untuk delta juga dia mesti ada 3. Delta ataupun pi dia mesti ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. So untuk delta, untuk pi, untuk y, untuk t, untuk y, untuk t juga perlu ada 3 circuit. So hati-hati bila kita semasa kita melihat circuit-circuit yang nampak macam bentuk delta y, nampak bentuk macam pi t, kita kena hati-hati sebelum kita terus gopoh nak guna rumus untuk delta Y transformation. So rumus delta Y transformation ini perlu hati-hati mengikut syarat yang seperti saya katakan tadi. So circuit A bukan, circuit B bukan, circuit C pun bukan.